Untuk ke 129 kita akan demonstrate kita punya uh, list, demonstrate kita punya list lah. Demonstrate kita punya list method. Kita punya list method. Okay. Jadi kita mulakan dengan kita buat satu variable yang akan menyimpan satu list yang kita namakannya sebagai scores. Okay. Scores yang kosong lah. Kita assign scores ni dengan satu list yang kosong. And then kita nak buat satu UI di mana user akan pilih lah. Jadi sama ada ni nak simpan scores ke nak show dan sebagainya. Kita buat satu lagi variable choice. Okay. Choice ni akan simpan user punya pilihan lah. Untuk permulaan kita akan assignnya sebagai none. Lepas tu kita akan gunakan while loop. Okay. While loop untuk menjadikannya siasa berfungsi lah ataupun siasa on, siasa run. Dan kita set. Sekiranya user tak masukkan nilai kosong, maka dia tak akan exit kita punya while loop. Okay. Dan kita akan buat satu interface supaya user boleh pilih gunakan triple quotes. Okay. Katakan kita nak tulis high scores lah. High scores. Okay. Kosong untuk quit ataupun exit. Okay. Nombor satu kita nak show ataupun display. Nombor dua kita nak kita nak kita nak show. Lepas tu kita nak add. Lepas tu yang ketiga kita nak remove. Okay. Yang keempat kita nak sort. Okay. Kita nak sort lah. Maka dengan ini user ada pilihan. User ada pilihan untuk sama ada nak exit, show, add, remove. Okay. Maka pilihan ni biasanya kita gunakan statement apa? Selection if choice equal to 0. Okay, if choice equal to 0, maka kita akan goodbye. Print goodbye. Okay, next. Okay, if choice choice equal to 1, maka masa ni kita patutnya dia akan show, kita pass dulu. And then if choice equal to 2. Okay, and then kita pass juga. And then if choice equal to 3. Okay, sepatutnya kita remove, kita pass dulu. And if choice equal to 4. Okay, 4 adalah sort. Kita pass dulu. Okay, maka selain daripada nilai ni, kata user salah masuk dan sebagainya, kita else kan. Okay, ni pilihan yang selain daripada yang kita tawarkan. Kita akan print invalid choice. Okay, maka user kena pilih lah yang mana satu nak. Sebelum user pilih ni, kita kena tambah kat atas ni. Kita akan tambah choice tersebut. Choice equal to, kita nak user masukkanlah dia punya input. Dia nak pilih yang mana? Choice. Okay. Dan bila user pilih, kita akan tengoklah dia selection tu akan ke mana. Kita akan selang satu baris dekat sini. Dan user akan pilih dekat sini, baris 18 ni, choice. Kita akan keluarkan output ni. Okay.
user akan masukkan nilai berapa. Okey, katalah dia masukkan nilai 1, maka kita akan pergi elif 1 ni. Jadinya nombor 17, 18 ni, user akan masukkan data dia lah. Dia nak pilih yang mana berdasarkan UI atas ni ataupun benda dipanggil lah ni. Okey, kita run, kita tengok. Okey, jadinya kita ada choice ni 4. Katakan saya pilih 1. Okey, dia tetap dia akan berada dalam loop ni. 1 kita pass je. 2, okey. Dia akan ni 2, 3. Ya. Kata saya choose 7. 7. Dia kata invalid choice lah untuk 7. Kalau saya pilih kosong, okey, goodbye. Okey, jadinya kita punya loop ni dah okey dah. Dah berfungsi dengan baik. Maka kita nak isi dia punya kandungan dia. Okey, kandungan dia. Kita nak show pun tak ada data. Kita add dululah. Add adalah choice nombor 2. Okey. Okay, untuk choice nombor 2 ni, katakan user nak masukkan data, kita nak simpannya dalam satu variable namanya score. Okay. Dan kita minta user masukkan data lah. Kita tukar di dalam integer dan kita buat dalam input lah. What score did you get? Macam tu lah. Ikutlah awak nak tulis apa. What score did you get? Jadinya kita nak user masukkan data dekat sini lah. What score did you get? Dia akan pop up ni. What score did you get? User akan masukkan data. Dan dia akan bertukar menjadi integer. Okay, dia masukkan data ni dalam bentuk string. Dia tukar dalam bentuk integer. Dan dia simpan dalam variable nama je score. Dan score ni berfungsi hanya untuk blok ni lah. Blok elif choice 2 ni. Okay, score tersebut. Okay, kita gunakan kita panggil dia sebagai list method. List method apa yang boleh kita gunakan? Okay, kita panggil balik kita punya apa? List. List kita score ni ada huruf S. Kalau kita tengok dekat atas ni, score kita dengan huruf S. Okay, yang ni variable biasa. Ini adalah list kita. Okay, maka kita dot methodkannya gunakan append. Okay, append ni apa? Append ni satu kaedah di mana dia akan masukkan data ke dalam kita punya list di akhir. Katalah list kita ada 3 nombor. 3 nombor 4, 7, 9. Okay, data yang terbaru katalah data 30. Bukan nilai 30. Kita masukkan ke dalam kita punya list. Maka dia akan berada di yang terakhir lah. Data terbaru dia letak terakhir. Dia macam kita punya kereta api. Okay, ada tambah gerabak terakhir. Dia akan gerabak yang baru tu akan letak terakhir. Dia panggil append lah. Dia masukkan di belakang. Okay, kita masukkannya lah append di belakang. Jadinya kita tambah gerabak baru lah. Contohnya macam tu. Maka kita nak bertambah apa? Kita masukkan nilai score tersebut. Okay, jadinya user masukkan nilai kat sini. Okay, lepas tu dia tukar dalam bentuk integer. Dia simpan dekat score. Dan kita appendkannya ke dalam kita punya list. Ini kita boleh run ni, cuma kita tak nampak apa benda ni. Jadi untuk kita nampak ni, kita akan terus buat nombor 1 ni lah. Nombor 1 untuk kita showkan dia punya score tersebut. Kita akan print. Okay, to choice nombor 1. Kita print high scores lah. High scores. Okay. Ni dia punya output, high scores. Okay. Jadi kalau dalam bentuk list, okay, kita ada 10 item dalam list. Kalau sebelum ni kita tengok hero kita ada berapa item dan 5 item dalam list, maka kita boleh show dia punya list tersebut menggunakan for. Okay. Jadi kita gunakan for score. Okay. Ni variable yang akan memegang setiap item dalam kita punya list in scores. Okay. For score in scores, ianya dalam score untuk setiap score dalam kita punya list tersebut, maka kita akan print dia. Print score. Okay. Dan score yang ini, skor yang pada elif choice 1 ni tidak berkaitan dengan skor yang ni lah.
Dia tidak berada di blok yang sama, dia tidak berkaitan. Tetapi list ni dia merentas sepadan. Sebab dia adalah global punya variable. Okey, yang ini adalah local punya variable lah. Dia hanya berfungsi di bawah blok elif yang ini. Okey, jadinya bila user masukkan data, dia akan simpan dekat sini. Lepas tu kita tambahnya di belakang ataupun kita appendnya di belakang kita punya list. And then bila user pilih nombor satu ni, for score in scores, ianya setiap score, setiap nilai ataupun item yang ada dalam kita punya list, dia akan print. Okay, kita cuba run ya. Okay, katakan kita buat choice nombor 2 lah. Nombor 2 untuk kita add. Okay, nilai yang pertama adalah katalah 90. Okay, lepas tu dia tanya lagi nak buat apa kan. Kita pilih nombor 2 lagi. Kita letak katalah 70 pula. Okay, kita pilih nombor 2 lagi. Katalah kita letak 80 pula. Okay, jadinya kita dah masukkan 3 nombor lah tadi. 90, 70 dan 80. Sekarang sekarang ni kita nak tengok. Kita nak show lah. Nombor 1 lah kita pilih nombor 1. Maka dia akan show dia punya score. High scores ni. Dia akan show lah 90, 70, 80. Seperti mana yang kita masukkan tadi. 90, 70, 80. Dia ikut susunan lah. Yang ni 90 gerabak yang pertama. 70 gerabak yang kedua. 80 gerabak yang ketiga. Dia append lah. Dia pasang-pasang. Namun begitu, kita boleh buat juga untuk sorting. Bila kita dah masukkan ni, okay, contohnya, duduk dalam bas lah kan. Orang pertama duduk depan, orang kedua duduk baris yang berikutnya. Bila dah ada di dalam bas tu, okay, kita nak kata, okay, kita susun ikut ketinggian. Orang yang tinggi duduk belakang. Supaya orang boleh nampak kat depan apa yang berlaku. Yang ni kita nak buat apa? Kita nak buat sorting. Okay. Yang ni kita dah masukkan, kita show dan kita nak sort. Okay, untuk sort ni adalah nombor 4. Okay, kita akan pilih kepada nombor 4. Sorting nombor 4. Okay, untuk nombor 4 ni, dia senang ya. Dia bukan senang lah. Kita panggil saja kita punya list dan kita pakai method dot method sort. Okay. Dot method sort lah. Kita akan print scores has been sorted. Scores has been sorted lah. Supaya ada feedback lah kepada kita. Kita tekan nombor 4, macam tak ada apa-apa yang berlaku kan. Jadi ya, scores, yang ni kita panggil kita punya list tadi, kita panggil satu function sort. Untuk function sort ni, kalau kita biarkan kosong dia punya parameters ni, by default dia akan susun secara menaik. Jadi ya, kosong tu nombor 70, 80, 90. Macam kes tadi lah. Kes tadi, kita masukkan 90, 70, 80. Bila kita sort, dia akan jadi 70 nombor 1, 80 nombor 2, 90 nombor 3. Kalau sort, kita kosongkan macam ni. Dia punya by default macam tu lah. Tapi kita nak buat high scores yang paling tinggi. Jadi kita akan 90, 80, 70. Kita akan buat reverse. Reverse sama dengan true. Okay. Jadi dia reverse. Sebelum ni kalau by default adalah reverse dia false lah kan. Jadinya dia akan susun daripada rendah ke tinggi. Kita nak terbalikkan, kita tulis reverse equal to true. Bermakna dia akan terbalikkan lah nilai tersebut. Okay. Kita test juga. Okay. Jadi kita sebelum tu, saya nak balik. Kita panggil kita punya list. Kita sortkannya dan parametersnya adalah reverse true. Bermakna dia akan susun daripada tinggi ke rendah. Okay. Lepas tu dia akan beritahu lah. Scores has been sorted. And then, okay, jadi kita nak run ni, kita nak run lah. Okay, kita berhenti dulu ni, lupa pula nak out tadi. Okay, kita run je. Okay, katakan kita add dulu. Data tadi dah tak ada sebab ni dia bukan simpan secara kekal. Dia simpan selagi program tu berjalan, dia akan simpan lah secara sementara. Kita add dulu.
Okey. Kita add nilai pertama adalah 90. Okey. Kita add lagi nilai kedua adalah 70. Kita add lagi, mana? Nombor 2. Nilai ketiga adalah 80. Bila kita show, okey, 90, 70, 80. Okey. Patutnya kita letak nombor lain tadi. Okey, tak apalah. Bila kita sort nombor 4, okey, dia tulis scores has been sorted. Okey. Once kita tengok balik nombor 1, maka dia dah susun dah 90, 80, 70. Berbanding sebelum ni 90, 70, 80. Jadi awak boleh ubah kot nombor nilai pertama adalah 70, 90 ke berapa ke, ikutlah. Dia akan sort nilai tertinggi ke atas sekali dan nilai terendah dekat bawah sekali. Okey. Itu adalah sorting. And then bila kita dah sort ni, kita nak delete pula kita punya ni. Penat-penat kita isi, kita nak delete dah pula kan. Maka kita nak minta user masukkan data yang dia nak delete. Maka kita buat satu variable untuk yang ni, local variable. Kita nak dia dalam bentuk integer dan kita nak user masukkan sendiri data tersebut. Okey. Remove with score lah kita tanya. Remove with score. Okay. Remove with score. Jadi user akan masukkan score tersebut. Dia akan keluarkan pop-up ni. Remove with score. User akan masukkan nilai. Dia akan tukar dalam bentuk integer dan dia simpan dalam variable score. And then, what happen? Kita akan check dulu. If score, kita nak check score tersebut ada tak dalam kita punya list. Okay. Adakah skor yang user masukkan ni ada tak dalam kita punya list? Sekiranya ada, maka barulah kita buat remove. Scores. Okay, kita buat panggil kita punya list. Kita panggil dot method remove. Remove apa? Remove nilai skor yang user masukkan tu lah. Okay, remove nilai user masukkan. Kita print je lah. Print score has been removed. Kita buat macam ni F. Okay, kita panggil variable score tersebut has been removed. Ni dia kata remove apa pula kan? Okay, jadinya kita panggil score tu balik. Score ni. Okay, kita panggil score ni dan kita remove dia. Itu sekiranya ada. Sekiranya tak ada, dia akan masuk lagi else. Else. Jadinya kita, kalau kita nampak kita punya program ni, dia punya structure tu dalam structure ada structure lain lagi lah. Kita akan print. Kalau tak ada, skor yang tersebut tak ada, maka dia kata, kita akan beritahu dia. Score not in the list. Okay. Tak ada dalam list kita. Nak remove buat apa? Kita beritahu je lah. Skor ni tak ada dalam list. Dalam list kita. List scores kita tu tak ada. Maka kita akan beritahu skor ni tidak ada dalam kita punya list. Boleh buat benda lain lah. Cari skor lain. Okay. Saya ulang balik. Bila choice nombor 3 adalah remove. Okay. Jadi kita minta user masukkan skor. Bila user masukkan skor, kita akan tukar skor tersebut dalam bentuk integer dan kita simpan dalam variable namanya skor. Tak kisahlah nak nama variable apa kat sini. A pun boleh, B pun boleh. Tak kisah. Okay. Jadinya, bila user masukkan skor tu, kita simpan, kita nak check adakah nilai yang user masukkan tersebut ada dalam kita punya list. Kalau ada, baru kita jalan yang ini, dot remove. Remove apa? Remove score tu lah. Lepas tu kita beritahu dah remove. Sekiranya user masukkan score yang tak apa-apa, dia kata tak ada dalam senarai ni, kita akan beritahu score not in the list. Okay, kita run dulu. Okay, nombor 2, kita kena masukkan baliklah data tersebut. 90, 70, 80. Okay, lepas tu kita show lah. Kita nak tunjuk lah skor ni ada kat sini. Saya tak sort
Nak sort kemudian, nak sort bolehlah. Lepas tu saya nak remove. Katakan saya nombor 3 ni, saya tekanlah remove. Dia tanya nak remove nombor berapa? Kita nak remove nombor 50. Okay? Remove 50, dia kata apa? 50 not in the list. Kata 50 not in the list, nombor 60 pula. Okay? Salah pula. Yang ni remove balik. Remove. Nombor mana? Nombor 60. Okay? 60. Okay? 60 ni dia kata, mana 60 tadi? 60 not in the list juga. Okay, kita nak remove nombor apa? Kita remove lagi. Nombor mana? Dah panjang ke bawah ni. We score nombor 80. Okay? Dan bila nombor tu ada dalam kita punya list, dia kata 80 has been removed. Kita boleh tengok balik nombor 1. Okay, kita tengok tinggal 90 dengan 70 sahaja. Ini tinggal 2 saja sebab kita dah remove. Jadinya kita dah jadilah kita punya program ni. Okay, ada 3 method yang kita gunakan. Kita gunakan scores.append, okay, scores.remove dan scores.sort. Ni 3 method yang kita gunakan dalam program list kita yang ini. Okay, boleh cubalah untuk program yang ini. Program kod 129.